Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum Badilah, dengar tak? Okey, kita tunggu kejap dia orang dalam beberapa minit. Minta orang lain tu masuk dulu dah, tak apa. So, nota nanti tak bagi direct je. Ada dalam ni dah. So, kita tak perlu guna LCD untuk pagi ni. Okey, Sheila, Siti Dayana, Batrisha. Ayah apa khabar ni? Okey, ada nampak tak tu yang Ustaz share tu? Nampak tak? Okey, Assalamualaikum. Ada nampak tak yang Ustaz share tu? Okey, thank you. Okay, setakat ni kita dah ada 9 orang. Kita tunggu kejap 2 minit lagi. Okey. 2 minit lagi insya-Allah. Okey, untuk yang soalan quizzes tu nanti lepas apa? Lepas kelas online ni pun buat, tak ada masalah. Ustaz set up sampai ada yang setengah tu sampai pukul 8 malam ni. Ada yang lebih-lebih tu dalam esok. Tapi buat siap-siap lagi baguslah. Okey. Okay, nanti kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya lah. Ustaz tak ajar semua lah untuk yang penting-penting je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Setakat ni dah ada 12 orang. Okay, Ayuni, Bazila, Hasina, Muhaimin, Muiz, Nur Afikah, Nur Lisa, Sarah, Siti Dayana. Siapa dia awal camp ni? Okay, Ustaz mula lah. Boleh? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk untuk yang pagi ni, hari Ahad 29 hari bulan 3. Kita bincang sikit berkaitan dengan keunggulan tokoh 4 mazhab. Okay, nah, mungkin ni satu apa benda baru pada awak. Mungkin sebelum ni dah dengar Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Cuma kita tak belajar secara detail kan. Okey. Jadi insya-Allah kita akan tengok sikit sebanyak berkaitan dengan ni. Yang pertama sekali kita akan tengok benda-benda pentingnya ialah biodata dia. Kemudian sumbangan tokoh dalam tamadun Islam. Dan yang ketiga, iktibar daripada keunggulan tokoh. So apa yang kita boleh ambil daripada keistimewaan ataupun kehidupan mereka ni. Okey. Baik, mari kita tengok dulu yang pertama sekali Imam
Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Boleh ikut ya? Okey, Imam Abu Hanifah nama dia yang sebenar adalah Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Dilahirkan pada 80 Hijrah di Kufah. Kufah ni dekat Iraq ya. Itulah dan dia wafat pada 150 Hijrah. Kunyah. Baik, kunyah maksudnya gelaran dia. Gelaran dia ialah Abu Hanifah. Abu Hanifah. Okey, sama kerana anak dia nama Hanifah, maka dia digelar sebagai Abu Hanifah. Macam ustaz, orang gelar Abu Akil sebab anak saya yang sulung lelaki tu nama Akil, so Abu Akil lah. Jadi Imam Abu Hanifah digelar Abu Hanifah sebab anak dia namanya Hanifah. Okey, kita tengok kepribadian dia. Yang pertama, seorang yang sangat mulia, memuliakan ilmu pengetahuan, kuat beribadah, dia sentiasa qiyamul-lail, puasa sunat dan selalu khatam Al-Quran. Seorang pemurah dan penyayang, tidak terpengaruh dengan tawaran pangkat dan kedudukan. Orang yang zuhud lah. Okey ya. Okey, Ustaz minta yang tak mute lagi tu tolong mute kejap, ganggu. Okey, antara guru dia yang tersohor. Okey, soalan-soalan Ustaz dalam kuisis tu ada tanyakan benda ni, so awak perhati elok-elok. Yang pertama, Hamad bin Abi Sulaiman. Yang kedua, Atha bin Yasar. Dan yang ketiga, Amru bin Dinar. Okey, ini antara guru-guru dia yang tersohor lah. Baik, seterusnya kita pergi kepada sumbangan Imam Abu Hanifah. Baik, dia kita simple-simple je. Kita buat PowerPoint dalam bentuk sikit sangat je, tak perlu banyak-banyak. Okey, kita tengok dia punya sumbangan. Yang pertama, hasil karya dia. Yang pertama ialah Al-Faraid. Al-Faraid ni maksudnya kitab berkaitan dengan harta pusaka. Al-Faraid. Kemudian Al-Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar maksudnya berkaitan dengan tauhid ataupun akidah. Kemudian Al-Alimu wal Muta'allim. Al-Alimu wal Muta'allim. Okey. Okey, ni 3 sajalah dia bawa. Sebenarnya kitab dia banyak lagi. Yang kedua, kita tengok mengasaskan mazhab berdasarkan, ni maksud dia nak bagi tahu kepada kita cara ataupun metodologi Imam Abu Hanifah dalam mengasaskan mazhab dia ataupun aliran dia. Dia istimbat, maksudnya dia keluarkan hukum daripada Quran dan hadis tu berdasarkan kaedah-kaedah berikut. Yang pertama, fatwa para sahabat. Yang kedua, qiyas. Yang ketiga, ijma'. Yang keempat, istihsan. Dan yang kelima, uruf. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak sebut kepada anda sumber sumber asas dalam Islam, sumber dalil dalam Islam ada 4 hak asal yang disepakati orang panggil. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Ada pun yang dia sebut ni, ada 5 ni kan. Ni yang personal dia. Personal pada mazhab Abu Hanifah. Okey, yang ketiga, anak murid dia yang terkenal. Ni pun kena ingat juga dalam soalan kuis tu ada. Yang pertama, Abu Yusuf. Yang kedua, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Yang ketiga, Zufar bin Huzaib. Bin Huzaib. Okey. Tak nampak dah. Mazhab Hanafi tersebar di seluruh Asia Tengah dan Eropah. Maksudnya kawasan negara Arab dan juga di negara India, Pakistan. Adalah tu. Kawasan tu ramailah. Selain daripada negara-negara Arab. Okey nah, ini mazhab Abu Hanifah. Baik, kita tengok yang lain pula. Habis kita pergi kepada Imam Malik. Laju ke tidak ni Ustaz mengajar? Okey kan? Okey tak? Tolong jawab seorang. Okey, kita pergi pula yang Imam Malik. Okey, Imam Malik, nama dia yang asalnya nama dia Malik bin Anas Al-Madani. Al-Madani itu maksudnya Madinah lah. Malik bin Anas bin Malik. Maknanya ni
cucu ke cicit kepada Anas bin Malik. Lahir 93 Hijrah di Madinah. Wafat dia 179. Tadi Imam Abu Hanifah 150 kan. Dia 179. Kunyah ni maksudnya apa tadi Ustaz sebut? Gelaran. Gelaran dia Abu Abdullah. Abu Abdullah ataupun gelaran yang lain kalau awak nak tambah, dia juga digelar sebagai Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Kepribadian dia ni seorang yang amat mencintai Rasulullah sehingga dia tidak sanggup pun menunggang kuda dalam kota Madinah kerana menghormati jasad baginda yang dimakam di sana. Yang kedua, dia ni seorang yang amat menghormati dan mencintai ilmu dengan berpegang teguh pada prinsip murid mencari guru. Yang ketiga, ni yang kita kena faham. Imam Malik seorang yang tegas. Siapa nak belajar, dia kena cari cikgu, bukan cikgu cari dia. Imam Malik takkan cari anak murid dia, melainkan anak murid tu sendirilah yang mencari guru. Itu dia punya konsep atau prinsip dia dalam belajar. Yang ketiga, memuliakan majlis pengajian hadis Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang bersih dan wangian. Yang keempat, sanggup berkorban harta demi menuntut ilmu. Okey. Antara guru dia Hamad bin Abi Sulaiman. Antara guru dia yang tersohor. Ramai guru dia. Antara lagi Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Antara lagi Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Okey. Nak tengok dia punya sumbangan dia. Baik, sumbangan dia yang pertama, dia menghasilkan kitab yang amat berharga dalam bidang undang-undang Islam. Namanya kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta. Okey, boleh lah. Yang kedua, dia ni mengasaskan mazhab berdasarkan, okey, tadi saya sebut dah, sumber dalil, okey, sumber hukum dalam Islam yang originalnya ada 4, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Ada pun yang selebih daripada itu, ni pegangan. Adapun yang menjadi latar belakang pada mazhab Maliki adalah amalan penduduk Madinah. Ini yang pertama. Yang kedua, Qiyas. Yang ketiga, Masalihul Mursalah. Okey, Ustaz hanya sebut ringkasan. Nanti kalau tak faham boleh tanya apa maksud Qiyas, apa maksud Masalihul Mursalah tu, nanti awak tanya. Apa maksud amalan penduduk Madinah? Nak tanya lepas, Ustaz hanya baca dulu. Yang ketiga, murid yang terkenal. Minta tolong jangan bising ya. Ibu ayah di belakang tu bising lah. Murid yang terkenal antaranya Imam Syafi'i. Antaranya lagi ada Abdullah bin Abdul Hakim. Antaranya lagi adalah Abdul Rahman bin Qasim. Ini anak-anak murid dia yang terkenal. Okey, lepas tu kita tengok pula mazhab Maliki ni tersebar di mana. Oleh kerana itulah kalau kita faham geografi kedudukan mazhab ni duduk kat mana, kita akan mudah berinteraksi. Yang pertama di Mesir. Yang kedua Andalusia, Spanyol dekat Spanyol. Yang ketiga Tunisia, dan yang keempat di Afrika. Baik, ada orang tak mute lah. Tolong mute kejap, bising. Ada sahabat-sahabat tak mute. Tolong jauhkan sikit daripada dapur. Ada yang tengah makan pun ada bunyi orang tengah makan lah. Mengganggu sikit lah, sorry. Bagi tahu kejap dekat ni. Kalau awak ataupun awak pergi keluar sikit macam mana. Baik, seterusnya kita pergi tengok riwayat hidup Imam Asy-Syafi'i. Ini imam kita. Imam yang kita ikuti di Nusantara, terutama kita di Malaysia ni. Baik, nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahirnya pada 150 Hijrah di Gaza. Tarikh wafatnya ialah 204 Hijrah. Kunyah ataupun gelaran dia,
gelaran dia. Abu Abdullah. Sama juga dengan Imam Malik tadi. Kepribadian dia sanggup tinggal bersama-sama dengan kaum Arab Badui dengan menguasai bahasa, kesusastraan dan kebudayaan Arab. Sebab dalam budaya orang Arab, kalau nak betul-betul bahasa yang pure, yang asal, yang original, yang tak bercampur aduk lagi, ialah pergi ke kampung-kampung macam kita lah. Nah, kalau duduk kat KL ke apa dah bercampur dah, tak tahu mana satu yang betul lah. So, pergi ke tempat yang memang original. Yang kedua, sanggup bermusafir jauh demi kecintaan terhadap ilmu. Imam Syafi'i memang merantau jauh. Daripada Ghazah, Palestin, berhijrah dengan mak dia pergi ke Mekah. Daripada Mekah dia belajar dekat Masjidil Haram. Daripada Masjidil Haram pergi ke Madinah belajar dengan Imam Malik. Kemudiannya pergi ke Iraq belajar dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Dia anak murid kepada anak murid Imam Abu Hanifah. Sebab dia lahir pada 150 Hijrah. Sedangkan Imam Abu Hanifah yang kita belajar yang pertama tadi, dia wafat 150 Hijrah. Yang ketiga, berani menegakkan kebenaran ketika difitnah oleh puak Syiah dan ketika berdepan dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dan yang keempat, sangat pemurah kepada fakir miskin walaupun hidupnya sederhana. Dan yang kelima, tinggi sifat warak dan kuat beribadah. Baik. Yang benda ni semua sekali ni Ustaz syorkan. Ustaz syorkan awak dapatkan buku berkaitan dengan Imam Syafi'i ni, karangan Profesor Dr. Mahmud Zuhdi, orang Kelantan. Awak cari buku ni untuk kenali Imam Syafi'i ni lebih dekat. Antara guru yang tersohor dia, tu kan dia sebut tu, Imam Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Muslim Khalid Az-Zanji. Ni anak tok guru dia yang hebat lah. Baik, seterusnya kita pergi tengok sumbangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ni kena ingat molek ni sebab imam kita. Bila imam kita, kena lebih pada yang lain lah. Yang pertama, dia karang kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah ni berkaitan dengan kaedah untuk mengeluarkan hukum ataupun orang kenali sebagai ilmu usul fiqh. Usul fiqh. Nanti awak cek dalam buku teks tu. Yang kedua, Al-Um. Al-Um, kataan umi tu lah. Al-Um. Maksudnya ibu kepada segala cara mengeluarkan hukum dalam mazhab Syafi'i. Tu ibu kepada segala kitab-kitab yang lain lah dalam mazhab Syafi'i. Yang seterusnya Al-Musnad. Baik, kita tengok pula dia punya mazhab. Apa beza dia dengan orang lain? Ada 3 benda: ijma', qiyas, istidlal. Ijma', qiyas, istidlal. Maknanya kalau Ustaz sebut tadi, sumber hukum dalam Islam yang originalnya ada 4: Al-Quran, As-Sunnah, ijma', qiyas. So dia dah ada ijma', qiyas. So campur yang dia ni satu je lah, istidlal sahaja. Yang ni kau tak faham pun nantilah tanya lepas ni. Yang ketiga, murid yang terkenal antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia melahirkan imam yang lain pula. Nanti Ustaz nak suruh awak ringkasan kepada 4 mazhab ni, siapa anak murid, siapa dia punya guru. Yang seterusnya, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti. Ni Imam Al-Buwaiti orang panggil. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti ni tokoh-tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Kemudiannya Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzni. Ni pun salah seorang juga yang hebat juga dalam mazhab Syafi'i. Ni kalau awak nak tahu tu kena buka kitab yang besar-besar lah. Mazhab Syafi'i tersebar. Ni istimewanya mazhab Syafi'i. Ada belaka. Di negara Arab ada, di negara Parsi ada, di Nusantara ada, di benua Asia ni pun ada, benua di Eropah pun ada belaka. Ada di Mesir, ada di Iraq, ada di Parsi, ada di Syria, ada di Malaysia, ada di China, ada di Indonesia, Brunei, Pakistan dan India. Baik, habis kat situ. So kita tengok riwayat hidup Imam Ahmad bin Hanbal.
Nama penuh dia Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Tarikh lahirnya ialah 164 Hijrah di Baghdad. Tarikh wafat dia ialah 241 Hijrah. 241 Hijrah. Kunyah dia, gelaran dia sama saja dengan yang lain-lain. Kecuali Imam Abu Hanifah. Semua je kunyahnya adalah Abu Abdullah. Gitu je kalau orang tanya, apa kunyah dia, apakah gelaran dia. Okay. Kepribadian dia sentiasa menuntut ilmu walaupun telah mendapat gelaran imam yang masyhur. Dia dah dapat satu pengiktirafan yang tinggi dah pun sebagai seorang imam. Bukan imam kat masjid tu. Maksudnya orang yang benar-benar menjadi ikutan dalam berakidah, bersyariat dan sebagainya. Itu maksud dia. Yang kedua, memiliki sifat pemaaf yang sangat tinggi. Kan? Banyak membaca dan menghafal Al-Quran sejak berusia 9 tahun. Keempat, kuat beribadah nawafil. Okey, nawafil ni maksudnya amalan sunat. Dia seorang yang memang kuat beribadah. Ni boleh tengok dalam teks huraian panjang dia. Yang dia maksudkan tu macam mana. Ketika dia biasa ni berapa ratus rakaat semalam, kan? Bila dia sakit berapa ratus rakaat dia sembahyang sunat, kan? Macam tu. Maknanya konsep ilmu dalam Islam ni semakin bertambah ilmu, semakin kita tunduk kepada Allah Ta'ala, semakin kita banyak buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Okay. Yang kelima, sanggup dipenjara kerana mempertahankan akidah. Sanggup dipenjara kerana mempertahankan akidah. Okay, ni nanti saya hurailah. Mungkin dalam masa singkat ni tak sempat apa isunya sampai dia kena penjara dan sebagainya. Antara gurunya yang tersohor sudah tentulah imam yang pertama sekali Imam Syafi'i. Kemudiannya Abu Yusuf Al-Qadi. Qadi Abu Yusuf ni antara tokoh-tokoh mazhab yang hebat ni. Hamad bin Khalid. Baik, kita tengok sumbangan Imam Ahmad bin Hanbal yang last ni tadi dah. Hasil karya dia yang pertama sekali Al-Musnad. Namanya Al-Musnad. Musnad ni adalah kitab hadis. Himpunan hadis-hadis Nabi SAW berserta salasilah perawi dia tu panggil Al-Musnad. Yang seterusnya At-Tarikh. Tarikh ni sejarah. Yang ketiga Al-Illah. Illah ni sebab. Apa sebab? Kan? Ni pun awak kena faham lah, maknanya kita buat ringkas saja. Mengasaskan mazhab berdasarkan, dia ada beza sikit dengan imam dia. Kalau Imam Syafi'i hanya tambah istidlal, dia tambah fatwa sahabat dan istishab. Ni pun kena hurai apa maksud istishab. Siapa-siapa yang nak belajar lebih tu, nanti buka lah dalam internet, tengok apa maksud istishab, apa maksud fatwa sahabat. So ni anda kena perluaskan dalam explore dalam internet dan sebagainya. Kita tengok dia punya anak murid yang terkenal. Antaranya ialah Imam Hasan bin Musa. Antaranya lagi ialah Imam Hanbal bin Ishaq. Nama dia macam nama dia pula, Hanbal bin Ishaq. Yang ketiga Al-Walid bin Muslim. Mazhab Hanbali tersebar di Baghdad, Mesir. Di Baghdad, Mesir dan juga Najd. Najd ni maksudnya ialah kawasan Arab Saudi tu. Arab Saudi tu dikenali sebagai Najd. Boleh. Baghdad, Mesir, Najd. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat daripada tokoh-tokoh ni, kan? Kesimpulan yang kita boleh buat, iktibar daripada keunggulan tokoh ni, bolehlah kita katakan bahawa kita hendaklah mencontohi kegigihan dan kesabaran imam mazhab sebagai bukti kecintaan kita terhadap ilmu. Kita hendaklah mencontohi kegigihan. Kena bersungguh-sungguh lah Ustaz nak sebut pada awak. Walaupun kita duduk dalam lockdown dekat rumah, so jangan jadikan tidur tu sebagai perkara paling utama. Jadikan solat jemaah tu paling utama, sembahyang sunat tu paling utama.
benda lagi, belajar tu paling utama. Baca Quran seboleh-bolehnya sehari 1 juzuk tu perkara utama. So jangan malas. Okey, malas ni kena lawan. Okey nah. Yang kedua, kita hendaklah menghormati perbezaan pandangan antara mazhab supaya masyarakat kita hidup harmoni. Okey, daripada yang kita sebut tadi, asas-asas mazhab tu, empat-empat tu adalah agak berbeza. Berbeza bukan bererti mesti kita berkelahi. Saya nak sebut pada awak. Okey nah. Berbeza tak mestinya kita mesti berkelahi, berpecah belah. Tidak. Jadikan perbezaan itu untuk kita sama-sama hidup harmoni. Tak? Dengan ada perbezaan budaya, perbezaan cara fikir itu mengembangkan lagi budaya kita. Tak? Orang Kelantan lain, orang Perak lain, orang. So budaya-budaya ni kalau kita boleh raih, dia satu keistimewaan, bukan satu benda yang memisahkan, yang memburukkan dan sebagainya. Yang ketiga, kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari supaya hidup kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang keempat, kita hendaklah menyebarkan ilmu dan kepakaran yang dimiliki agar dapat memberi manfaat kepada manusia sejagat. Dan yang kelima, kita hendaklah berwaspada dalam meneliti sumber-sumber ilmu agar tidak terpesong daripada syariat Islam. Ni pun kena perhati elok-elok. Saya nak pesan pada anda. So kita kena belajar berguru. Sebab basic ni tak boleh lagi lah. Maknanya awak nak explore terus dalam internet, lepas tu nak buat pandangan sendiri, belum lah. Kena belajar secara step by step berguru. Baru kita faham, macam ni caranya. Imam ni macam ni macam ni kan. Okey, dengan campur aduk jadi susah. Okey, itu saja. Wallahualam untuk pagi ni. So kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya sekarang. Okey, Ustaz nak buka balik kepada start video. Okey, ada siapa-siapa nak tanya sebab kita ada masa berbaki 10 minit. Nak tanya-tanya. Siapa nak tanya, tanya. Okey, siapa nak tanya? Tanyalah apa-apa. Siapa nak tanya ni? Izzah ke? Kita tengok. Baik, kita ada 26 orang. Adik, you nak tanya apa? Adik, Afzal, Zakira, Ayuni. Nak tanya apa? Nak tanya benda? Tanya adik. Bebas. Kita ada masa sikit je lagi masa ni. Okey, kita gunakan sepenuhnya 40 minit ni. Ada tak? Kakak senyap je belaka ni. Okey. Tolong ni, siapa dia nak ni? Nak tanya Ustaz, buka je. Cuma soalan yang ringkas je, jangan yang panjang sangat. Okey, nak tanya apa? Fahamlah ke? Ya. Kias ni maksudnya kita jadikan satu hukum ataupun isu kan. Isu yang tidak ada nas daripada Al-Quran, kita kiaskan. Maksudnya apa? Pantulkan. Kalau bahasa Melayu pantul kan. So kita ambil hukum yang seakan-akan serupa tu dengan hukum yang dah ada dalam Al-Quran. Contoh dia sekarang orang duduk fikir tentang air ketum. Tahu tak air ketum? Dia faham kan? Air ketum. Daun ketum tu, so kita nak hukumkan dia macam mana? Sebab tak ada pun dalam Al-Quran. Awak nak cakap ketum haram macam tu? Okey, ni isap dadah haram. Ada ke dalam Quran dadah?
Tak ada juga. So macam mana kita nak sabitkan hukum kepada benda ni haram? Macam mana nak buat? Okey, jadi Okey. Okey, betul. Okey, kita ambil kita kiaskan hukum ni kepada pengharaman arak. Boleh faham dia tak sebut gitu? Arak dia haram sebab apa? Sebab dia memabukkan. Okey. Oleh kerana dia memabukkan, kita kembangkan kaedah setiap yang boleh merosakkan akal fikiran, tak kisahlah dia cecair ke, dia Panadol ke, dia apa ke yang bentuknya berbeza-beza, asalkan dia boleh merosakkan akal fikiran yang waras, maka itu namanya tergolong dalam bab arak. Jadi kita ambil hukum dadah, hukum daun ketum, maka hukumkan haram tu sebab dia memabukkan. Apa maksud memabukkan? Menghilangkan kewarasan akal. Apa-apa sahaja. Boleh? Itu maksud kias. Okey, ada lagi? Okey, kita dah dapat warning dah ni supaya berhati-hati. Tinggal berapa minit je. Okey, soalan lain pula. Boleh. Tak boleh jalan laju. Tu yang dalam ayat tu lah. Dalam ayat surah Al-Luqman tu lah. Wala tamshi fil ardi marha. Dia bukan kata tak boleh jalan laju. Yang dia tak bagi ni ialah jangan berjalan di atas muka bumi secara mendabik dada. Maksudnya sombong. Okey. So nak berjalan laju tak laju, tengok konteks lah. Kalau kita ni disuruh bersukan, jalan separuh berlari, so kita kena berlari lah. Ada pun berjalan laju lah. Dia bukanlah satu hukum yang mesti tak boleh jalan laju. Tak. Tidak ada dalam nas begitu. Clear? Okey, soalan lain ada lagi. Dia kata dalam 4 minit. Okey, soalan lain. Istidlal daripada perkataan dalil. Dalil tahu dalil? Okey, contoh dia ustaz cakap kepada awak, aqimus solah. Aqimus solah maksud dia dirikanlah oleh kamu akan semayang. Okey. Okey, itu dia panggil dalil daripada ayat Al-Quran. Okey, kalau saya pergi ke mana-mana jalan, saya tengok lampu isyarat berwarna hijau. Apa maksud dia? Okey, jalan. Itu dia panggil dalil. Boleh. Istidlal ialah cara anda memahami dalil dengan konteks. Boleh. Jadi kalau ustaz cakap tadi lampu hijau maksudnya jalan, jadi awak fahamlah. Itu dia panggil istidlal. Awak faham yang lampu hijau itu bermaksud jalan. Dalam bab Al-Quran dan hadis, kita cuba cari dalil dan kita cuba memahami dalil tu. Itu dia panggil istidlal. Dia ada dia punya prinsip-prinsip dia lah, ada kaedah dia tersendiri. Okey, yang lain pula? Ada lagi? Waalaikumsalam. Okey, bagus punya soalan. Dengar molek-molek. Orang lain dengar molek-molek. Baik. Ustaz sebut tadi sumber hukum yang original ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Boleh? Baik, selain daripada itu, mereka berbeza pandangan. Contoh dia, kita cakap dalam secara umum. Okay, yang mereka berbeza adalah pada perkara ranting, bukan pada perkara pokok. Contoh Ustaz cakap macam ni, sembahyang tu wajib ke tak wajib? Wajib. Okey, semua mazhab bersetuju dia adalah wajib. Tidak ada seorang pun berbeza pandangan yang itu. Yang berbeza pandangan ialah contoh dia, kita solat
kita baca Fatihah, baca bismillah dengan kuat, betul tak? Betul kan? Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kita pergi ke Mekah, ke Madinah, mereka tak baca pun kuat. Betul tak? Betul tak? So, dia baca terus Alhamdulillahirrabbilalamin. Okey, bismillah tu dia baca, tapi dia baca perlahan. Kenapa? Kerana dalil yang dia pegang, bismillah tidak termasuk dalam 7 ayat daripada surah Al-Fatihah. Tu maksud dia. Faham tak? Maknanya bismillah tu hanyalah pemisah antara surah. Sedangkan kita mazhab Syafi'i ni dan beberapa mazhab yang lain berpandangan bismillah dalam surah Al-Fatihah adalah satu ayat daripada 7 ayat surah Al-Fatihah. Macam itulah. Begitulah mudah nak faham. Boleh? Okey, wallahu alam. Sekarang dah makan ke belaka? Oh, awak ni duk makan, dia makan dululah. Salam ke mak ayah semua sekali. Baik kan? Okey, Assalamualaikum. Tolong jawab kuisis ustaz tu sambil-sambil makan tu. Jawab kuisis nah. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua.